Hai, Assalamualaikum. Selamat pagi semua. Okey, sana kita share link jap. Okey, hai semua. Jap ya, saya share link jap. Di manakah? Okey. Alright, so pagi ni saya nak share dengan korang tentang free marketing. Okey, especially untuk anak-anak baru saya. Okey, korang mungkin rasa macam Okay, so pagi ni saya nak share tentang free marketing tau. Free marketing. Sebab kadang-kadang bila kita nak buat bisnes online ni, kadang-kadang kita nak buat bisnes online ni kan, kita macam mana cara nak buat marketing? Saya tak ada modal. Lepas tu macam mana saya nak start bisnes? Saya tak ada duit lagi nak buat marketing. Nanti orang tak nampak iklan saya lah semua kan. So hari ni Kak Izzah nak share dengan korang. Okay, tak kisahlah korang buat bisnes apa pun. So, hopefully tips ni dapat membantu korang macam mana korang nak jalankan bisnes secara percuma tanpa korang perlu keluarkan kos marketing dulu untuk permulaan bisnes. Okay? So, jap ya. Alright. Okay, so hari ni sorry Kak Izzah mungkin tak nampak kita tak nampak komen, so tak sure korang komen ke tak. Okay, so jom kita start. Dalam free marketing ni sebenarnya, dalam bisnes online ni sebenarnya banyak gila free marketing. Sama ada kita nak explore dengan tak nak sahaja. Tapi hari ni Kak Izzah just nak share. Okay, Kak Izzah just nak share tiga platform yang kita boleh guna secara free marketing yang paling mudah lah. Tak payahlah korang nak pergi yang ekstrim ataupun yang advance sangat. Kita baru nak mula bisnes. Bayangkan diri kita baru nak start bisnes and kita tengah tercari-cari macam mana, apakah medium yang paling mudah untuk kita buat marketing. Okay, so pagi ni Kak Izzah share dengan korang. Okay, so yang 3 platform yang Kak Izzah nak share pagi ni, malam pula kan, baru awal pagi tiba-tiba malam. Okay, 3 platform yang Kak Izzah nak share pagi ni adalah, first kali adalah Facebook, Instagram dan juga WhatsApp. Ini 3 benda yang memang kita dah sedia ada kan. Tak payah nak download dah kan. WhatsApp memang semua orang guna. Facebook of course korang guna setiap hari kan. Nak tengok apa latest ni lah, nak update story korang lah, nak upload korang punya posting lah apa semua. So yes, semua orang ada FB. Okay, semua orang ada FB dan IG pun semua orang ada. So, ini adalah platform yang semua orang guna. Bukan benda yang, oh benda ni baru ya, saya baru nak kena download ya. Macam mana nak download ya? So, majoritinya kita dah ada 3 platform ni. Waalaikumsalam Kak. Okay, so basically 3 ni adalah something yang kita dah memang sedia ada. So, tak payahlah korang nak explore Twitter ke, korang nak explore TikTok ke semua. So, just fokus dekat 3 ni dulu. Sebab Kak Izzah sendiri pun fokus dekat 3 ni sahaja. Okay, sepanjang Kak Izzah buat bisnes, Alhamdulillah dah tahun ketiga. Dah tahun ketiga dah kita. Astaghfirullahalazim. Okay, Alhamdulillah, syukur. So, dah tahun ketiga hanya guna 3 platform ni sahaja. Okay, so jom Kak Izzah tunjuk satu persatu. Macam mana yang free marketingnya tu Kak Izzah? Okay, so jom kita start dengan WhatsApp dulu. Okay, dengan WhatsApp. Daripada WhatsApp, free marketing dia macam mana? Free marketing kita ada 4 cara dekat WhatsApp. First kali korang boleh buat marketing dekat korang punya WhatsApp status. Status korang boleh update senang kan? Kurang daripada 1 minit dah boleh upload kan? Ada gambar, buat copywriting sikit-sikit, dah settle. So benda tu sangat mudah, sangat cepat. Siapa-siapa pun boleh buat. Tipulah kalau kata, Kak, saya tak reti lah guna WhatsApp status. Jangan tipu ya. Cuba check balik. Korang selalu tak upload story kat situ. Korang makan apa, korang pergi mana. Kan, ada yang buat sesi luahan pun ada dekat WhatsApp status. So, benda yang sangat straightforward dan sangat cepat. So, ini adalah platform marketing. Kalau korang tak tahu ni lah marketing. Sebabnya, ramai orang tengok status kita kat situ. Kalau korang upload item-item yang korang jual, senang ke orang nak tengok kan? Senang ke orang nak tertarik. Oh, dia ni jual makeup lah. Oh, dia ni jual kek lah. Oh, nak try lah beli dengan dia. So, kat status pun kita boleh attract orang membeli. Okay, yang kedua, katalog. Katalog ni apa? Katalog ni hanya terdapat dekat dalam WhatsApp Business. So, kalau korang buat business, the best thing adalah korang kena download WhatsApp Business. Sebab WhatsApp Business ni ada banyak kemudahan yang boleh memudahkan korang untuk buat business. Yang ni Kak Izzah akan cerita dekat episod lain. Okay, so hari ni hanya orang cakap pengenalan kepada platform-platform percuma ni. Alright, yang kedua kita ada WhatsApp Catalog. So dekat Catalog ni korang humbal lah segala produk yang korang ada, harga dia, penerangan produk dia. Orang bila klik dekat korang punya profile, dia boleh tengok korang punya katalog apa. So kat situ senang dia nak buat pilihan. Tak payahlah nak cerita dengan korang, tanya korang satu persatu produk apa korang ada. Kalau contoh je kita ada 100 produk, takkan kita nak bagi dia 100 produk kan. So
refer dia dekat katalog so that dia boleh scroll sendiri tengok apa yang dia nak. Okey, ataupun orang tu macam baru tekan link kita dekat Facebook ke kat mana, dia boleh tengok kita punya katalog produk apa yang kita jual. Itu juga yang selalu Kak Izzah guna. Okey, yang ketiga. Kapal terbang lalu pula kan. Yang ketiga, kita ada WhatsApp group. Okay, of course semua orang ada WhatsApp group kan. WhatsApp group taman, WhatsApp group masjid, WhatsApp group bawang, adik-beradik, BFF, saudara mara, lagi apa, kawan sekolah, kawan tempat kerja, lagi macam-macam lah WhatsApp group sekarang yang ada. Yang meniaga, tak meniaga, semua ada kan. So kalau korang nak tahu, WhatsApp group ni sebenarnya adalah platform untuk free marketing. Mungkin kita tak iklan direct dekat dalam group tu, tapi kita dapat contact number free kan? Sebab kalau contoh group taman, group tempat kerja, group masjid contohnya kan, group bawang-bawang ni, tak semua orang tu adalah orang yang kita kenal. Ada juga stranger yang first time kita kenal, yang kita tak save pun nombor dia. So orang-orang ni adalah potensi customer kita juga. Korang bolehlah approach dia secara personal, PM dia, ajak berkenalan. Lepas tu pelan-pelan kita share produk apa yang kita jual kan. So daripada situ kita dapat attract new customer. Faham ke? New customer. Sebab tu penting kita save nombor orang, supaya orang save nombor kita, dia boleh tengok WhatsApp status kita, dia boleh tengok katalog kita. So dekat situ dapat free marketing. Okay, and yang last kali dalam WhatsApp adalah database. Database ni siapa? Orang yang save nombor kita. Orang yang save nombor kita, ataupun orang yang kita save nombor dia. Mungkin dia tak save nombor kita, tapi kita save nombor dia. Itu semua database potensi customer kita juga. Alright, so ini dekat WhatsApp. So clear kan? Ni semua free. Kena bayar ke? Tak kan? So ini semua adalah platform yang free dekat WhatsApp yang membuat kita ada potensi untuk dapat new customer dan close order. Okay, so seterusnya, okay, selepas WhatsApp kita pergi ke Facebook yang famous sangat. Okay, yang famous sangat, semua orang pun guna, semua orang pun tahu macam mana nak pakai. Tapi adakah kita maksimumkan penggunaan kita untuk bisnes? Adakah kita maksimumkan penggunaan kita untuk bisnes? Sebab kadang-kadang kita macam, oh saya tahu Facebook, saya selalu up story dekat Facebook. Saya cerita saya pergi jalan mana, makan apa kan, buat apa hari ni, anak saya tergolek lah apa semua. Semua saya up dekat story. Tapi korang tahu tak, story Facebook tu sebenarnya adalah marketing, sebab kita ada viewers, and viewers kita tu adalah potensi customer. Tak kisahlah friend ke tak friend ke, public ke apa ke, itu semua adalah potensi customer. Sebab tu korang kena make sure whatever yang korang upload, korang kena yakin yang macam, oh ini adalah potensi customer, aku akan tengok. Kadang-kadang kita terlupa, kita rasa macam, oh aku kena buat dekat group power je ke. Sebenarnya dekat story pun orang boleh tengok, especially friends kita ataupun followers kita. Okay, alright, and then yang kedua, korang tahu tak dekat dalam Facebook sekarang dah ada Reels. And Reels ni adalah yang mana korang boleh masukkan short video dekat dalam tu tentang produk ke, apa ke. Tapi of course lah, sebagai peniaga, kita kena upload benda-benda yang positif. Kita kena upload benda-benda yang positif. So bila kita upload benda-benda yang positif, of course tarik orang lebih ramai untuk seronok nak follow kita, untuk mengenali kita dengan lebih dekat. Okay, so dekat Reels ni adalah salah satu platform untuk korang buat marketing juga. Sebab Reels ni dia akan public boleh tengok. So of course orang akan tertarik lagi. Lagi best video yang kita bagi, lebih informatif yang video yang kita bagi, lebih kita boleh tarik lagi ramai orang untuk view kita punya Reels. And at the same time, bila orang tengok Reels, sebenarnya dia akan pergi balik dekat profile kita. Dia akan check profile kita. Kita ni siapa sebenarnya, nak kenal kita. So dekat situlah wall kita bermainkan peranan. Okay, wall kita bermainkan peranan. Sebab tu dekat wall, kadang-kadang bukan anak-anak tim saya, bukan korang-korang yang view ni, korang-korang yang view ni sangat baik. Sangat baik. Okay, kadang-kadang Kak Izzah ni kadang-kadang intai jugalah wall orang kan, seller-seller ni. Kadang-kadang dekat wall, korang dia ada dua lah. Satu, kita memang tak upload langsung tentang bisnes kita. Kadang-kadang kita tak upload langsung tentang bisnes kita, tentang produk yang kita jual. So orang tak tahu, dia ni seller yang sebenar ke ataupun scammer. So orang akan was-was. Sebab adalah a few yang Kak Izzah pergi intai, kononnya dia jual scan. Bila pergi tengok dekat profile, memang tak ada benda langsung yang menunjukkan dia adalah seller produk tu. So kita jadi was-was, dia ni betul ke seller? So sebab tu penting dekat wall kita ada selitkan produk-produk yang kita jual. Sedikit informasi. Tak semestinya hard sell. Lagi satu kesilapan adalah suka hard sell. Sepanjang hari asyik upload benda yang hard sell. Hard sell ni apa? Ajak orang beli. Padahal kita boleh je upload tentang testimoni, tentang review produk,
And then mungkin macam kita letak gambar produk tapi kita bercerita tentang lain, boleh je. Itu semua adalah soft sell. So dekat wall kena ada selitkan, walaupun cerita pasal anak ke, cerita pasal holiday ke, selitkan tentang bisnes yang kita buat. Jadi orang tahu kita adalah seller yang genuine. Okay? Alright, so yang ketiga platform percuma adalah yang keempat. Okay, Facebook group. Facebook group ni, kalau siapa yang tak tahu, ini adalah orang cakap apa ini adalah dia punya Facebook group adalah platform yang paling senang korang nak dapat customer. Paling senang korang nak dapat customer. Tapi yang jadi susahnya kalau kita tak konsisten. Sebab korang kena tahu, grup Facebook ada beribu-ribu. Mungkin sampai juta pun mungkin lah kan. Puluh ribu, beribu-ribu grup. Based on kawasan yang kita nak fokus, based on produk yang kita nak fokus, based on apa lagi, ada kawasan taman-taman. Tapi macam mana kita nak conquer grup-grup ni, kita kena konsisten. Bukan hari ni posting, tunggulah orang tekan link kita. Tak, setiap hari wajib kita posting. Lagi kerap kita posting, lagi banyak iklan kita dekat grup Facebook, lagi kerap orang nampak. So empat platform ni adalah platform percuma yang ada dekat dalam Facebook yang kita boleh explore untuk kita buat marketing secara percuma. Okay? Alright, so last but not least adalah Instagram. Okay, Instagram. So, jom. Okay, Instagram pun sama juga, ada empat features percuma yang kita boleh gunakan untuk buat marketing. So of course yang pertama sama juga, story ni of course ramai orang suka, especially story dekat IG ni orang suka scroll. Kadang-kadang kita tengok setengah orang tu dia punya story tu sampai dah titik tu rapat sangat. Kadang-kadang macam ya Allah panjangnya story dia, aku nak baca, skip kan. So kita kena bijak macam mana kita nak up story dekat IG. Morning Shida, morning Daya. Okay, macam mana kita nak up dekat story tu? Mungkin sejam 3 gambar, 2 jam sekali ke 4 gambar. Bukan 1 jam tu 20 gambar. Lepas tu lagi malam pula lagi 20 gambar. Bila sekali kita up sampai berpuluh-puluh gambar, orang akan malas nak tengok. Sebab dia rasa, ya Allah panjangnya, malasnya aku nak baca. Tapi kalau macam kita update, sejam sekali ke 2 jam sekali, 3 gambar, 4 gambar. Lepas tu nanti 2 jam lagi, 4 gambar. Jadi orang akan tertunggu-tunggu. Dia nak up apa lagi lepas sejam ni, aku nak intai lagi lah. Lepas 2 jam ni, dia ni selalu lepas 2 jam sekali up. Okay, aku nak pergi intai. Kadang-kadang korang boleh buat, kalau korang memang jenis yang sentiasa pegang phone, korang boleh lah buat setengah jam sekali update 2, setengah jam sekali update 2. Jadi orang akan tertunggu, setiap setengah jam, aku nak kena buka IG lah. Kejap lagi Kak Ani nak update gambar. Aku nak kena buka IG lah, sekarang dah pukul 10. Kejap lagi Syida nak update story, aku nak tengok apa latest story. Orang akan tertarik. Sebab tu story kita kena menarik. Gambar menarik, ada storyline yang best, mungkin ada tips-tips sikit. Bukan sekadar gambar menjual. Orang akan bosan. Okay? Alright, so yang kedua adalah Reels. Reels sama juga macam tadi yang Kak Izzat explain dekat Facebook. So Reels ni adalah video pendek yang mungkin kita nak share tips ke, kita nak share close up produk ke, kita nak share sedikit marketing tentang produk lah, tentang produk dan diri kita kan, personal branding kita. So dekat situ, daripada Reels tu orang akan tertarik, orang akan tekan profile kita, nak tahu apa yang ada dekat dalam profile kita. Okay, so and then next adalah kita punya feed lah, IG feed. IG feed ni sama juga macam Facebook tadi, kita boleh update segala posting yang kita ada kan. Mungkin tips, mungkin tentang produk, lepas tu mungkin general knowledge ke, personal things ke kan. Alright, and last adalah IGTV. IGTV ni apa? Tak pernah dengar pun. IGTV ni adalah video panjang. Sebab selalunya kalau kata lebih daripada 1 minit, video yang panjang kan, lebih daripada 1 minit, mungkin macam Kak Izzat tengah share dengan korang ni semua. So Kak Izzat boleh masukkan dekat IG sebagai IGTV. Sebab dia macam storyline yang panjang yang orang nak dengar kan. Kadang-kadang kan macam contoh selebriti ke, Insta famous ke, dia buat live ke semua, dia savekan dekat dia punya post. So dia jadi IGTV sebab dia satu cerita yang panjang. Okay, dia satu cerita yang panjang. Okay, and satu lagi yang Kak Izzat tak share dekat sini. Okay, ini adalah untuk IG business. Okay, yang ni Kak Izzat terangkan adalah IG personal. So tak payahlah korang nak fokus sangat IG business pun. Kalau nak fokus personal pun okay. Okay, kalau kata dekat IG business ada additional IG shop. So IG shop tu dia ibarat katalog. Kita boleh update segala produk yang kita ada. So orang boleh scroll kat situ, tengok item apa yang kita ada, and kalau dia nak membeli dengan kita. So okay, itu basically ini adalah 3 platform
3 platform yang boleh membantu kita untuk buat marketing secara percuma. Kalau korang masih tertanya-tanya, saya nak cari platform apa macam mana ke nak buat marketing, saya baru start business, tak ada modal, tak naklah bayar FB ads, tak nak bayar IG ads, tak ada modal lagi. It's okay. It's okay. Korang boleh guna 3 platform ni sahaja. Okay, 3 platform ke atas ni untuk korang buat marketing. Sebab Kak Izzah sendiri 3 tahun bersama Mama Sa, Alhamdulillah Kak Izzah tak guna lagi apa-apa yang berkaitan dengan bayaran FB ads ke IG ads ke. Tak ada keluar satu sen modal pun. Masih guna 3 platform percuma ke atas ni sahaja untuk buat sales dan marketing. And Alhamdulillah untuk tahun lepas Kak Izzah berjaya buat total sale 240,000 lebih hanya dengan 3 platform percuma ke atas ni sahaja. So kalau Kak Izzah boleh, korang pun boleh buat benda yang sama juga. Alright, so itu je sharing Kak Izzah pagi ni. InsyaAllah esok kita episod kedua, kita terangkan dengan lebih detail lagi tentang platform percuma ni. Okay, so stay tune untuk tomorrow. Okay, bye semua. Thank you. Assalamualaikum.